Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini, PDPR kita adalah masuk kepada bab 6, jadual berkala. So, nota ini disediakan oleh Cikgu Nurazila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Terima kasih pada cikgu itu kerana berkongsi nota ini dengan kita ya. So, 6.1, pengelasan unsur. Seperti yang tahu, semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah jirim. Ini yang kita dah belajar dalam bab 5 hari itu. Dan jirim-jirim ini pula terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskret yang disebut sebagai atom. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali. So, atom dan molekul. Atom terdiri daripada 3 subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Proton, neutron berada dalam nukleus. Proton dan neutron berada dalam nukleus. Okey. Manakala elektron dia beredar mengelilingi nukleus. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Bilangan elektron di dalam suatu atom pula adalah sama dengan bilangan proton. Oleh itu, atom adalah neutral. Okey, contohnya, kalau dekat sini kita ada 3 proton, jadi maksudnya elektron dia pun ada 3. Itu maksud ayat ini. Kalau proton dia ada 6, elektron dia pun ada 6. Okay. Ini ialah gambar rajah struktur atom. Okay, seperti dalam nota tadi, dekat tengah ni ialah, tengah ini disebut sebagai nukleus. Dan dalam nukleus tadi adalah zarah yang tidak bercas. Dan di dalam ini ada proton dan neutron. Okay. Neutron, zarah neutron tidak bercas, dan proton adalah zarah yang bercas. Dan elektron adalah yang mengelilingi nukleus. Okey, atom. Atom perkataan atom dicipta oleh seorang saintis yang bernama Johnstone Stoney pada tahun 1891, dan ianya berasal dari, dan nukleus adalah berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud little nut. Okey, unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada 2 atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Kenapa? Sebab unsur tadi dah paling ringkas. Kalau dah ringkas, mana dapat ringkas lagi? Terdapat satu jenis zarah dalam setiap unsur. Dan selain besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum juga merupakan unsur. Oksigen ialah suatu unsur yang banyak terdapat di bumi. So, ini ialah contoh tadi seperti baldi zinc, tong hidrogen, tabung oksigen, paku. Paku ni semuanya ion-ion ferrum, dan karbon semuanya ion-ion karbon. Sebatian. Sebatian pula terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula jadi di sekeliling anda. Dan contoh-contoh ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan garam. Okay, ini ialah contoh-contoh sebatian. Contoh macam garam. Garam ialah sebatian yang mengandungi natrium dan klorin. Itu sebab kalau garam
Dia disebut sebagai natrium klorida. Okey. Sebab dia gabungan natrium dan klorin. Cangkerang pula terdiri daripada kalsium, karbon dan oksigen. Manakala gula pula terdiri daripada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Masuk pada jadual berkala. Pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menemukan banyak unsur dan usaha ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik dan masih digunakan hingga hari ini, terutamanya kalau anda ambil subjek kimia nanti pada masa akan datang. Sehingga tahun 2016, terdapat lebih kurang 118 unsur yang di dunia yang telah ditemui. Okay, ini ialah contoh jadual berkala. So, ini ada dalam buku teks awak. Awak boleh tengok sendiri nanti. Pada masa lalu, terdapat beberapa unsur yang diberikan nama berdasarkan bahan yang dihasilkan oleh unsur itu. Unsur-unsur tersebut diberikan nama yang berakhir dengan gen, berasal daripada perkataan generator. Oleh itu, hidrogen bermaksud penjana air ataupun water generator. Dan nitrogen bermaksud penjana asid nitrik, iaitu nitric acid generator. Jadual hari ini, di mana-mana unsur yang baru ditemukan perlu disahkan oleh International Union of Pure and Applied Chemistry ataupun singkatannya UPAC. Kebanyakan nama unsur-unsur yang bersempena dengan nama saintis yang menemui unsur tersebut, nama tempat penemuan dan nama saintis yang terkenal. Walau bagaimanapun, unsur yang ke-113, 115, 117 dan 118 masih belum diberi nama secara rasmi. Okey, ini ialah contoh-contohnya. Unsur 104 disebut sebagai Rutherfordium. Rutherfordium ditemu pada tahun 1969. Dapat daripada nama saintis itu Ernest Rutherford, iaitu ahli nuklear fizik. Seaborgium tahun 1974 ditemui oleh saintis yang bernama Glenn Seaborg, ahli kimia. Bohrium oleh Niels Bohr, iaitu ahli fizik, pada tahun 1976. Meitnerium ini ditemu oleh Lise Meitner, ahli fizik, pada tahun 1982. Darmstadtium oleh saintis bernama Darmstadt, Jerman, pada tahun 1994. Roentgenium oleh Wilhelm Roentgen, ahli fizik, pada tahun 1994. Copernicium bersempena dengan nama Nicolaus Copernicus, ahli fizik, tetapi ditemui oleh Sigurd Hoffmann. Dan 113 Ununtium, Ununpentium, Ununseptium dan Ununsoctium. Yang ini masih belum diberi nama. Perbezaan antara logam dan bukan logam. Sesetengah unsur mempunyai ciri yang sama, membolehkan unsur-unsur tersebut dikelaskan kepada dua kategori utama, iaitu logam dan bukan logam. Okey, ini ialah contoh yang paling senang kita nak tengok benda ni. Kita tengok dalam bentuk jadual perbandingan. Persamaannya ialah kedua-duanya adalah unsur. Okey, tak ada masalah. Tapi macam mana kita nak bezakan sesuatu benda tu logam ke bukan logam? Kita tengok kekilauannya. Kalau dia berkilau, dia adalah logam. Kalau dia pudar, dia adalah bukan logam. Kemuluran. Apa itu kemuluran? Kemuluran ini maksud dia boleh jadi panjang. Paling senang kita tengok kabel elektrik kat tepi jalan raya tu kan. Kalau kamu tengok kabel elektrik tepi jalan raya tu, kalau hari panas macam mana bentuk kabel tu? Dia jadi panjang kan, dia lentur ke bawah kan. Itu disebutkan sebagai mulur. Dan kalau logam, dia boleh mulur. Kalau bukan logam, dia tak boleh. Senang cerita tengok kayu lah. Kayu kena panas jadi panjang kan? Tak ada kan? Keboleh tempaan ialah maksudnya dia boleh diketuk dan jadi benda lain.
Kalau logam, contoh senang kita tengok besi. Besi boleh ketuk kan? Kita boleh ketuk jadi benda lain kan? Kalau kayu boleh ketuk kan kayu? Kalau kayu diketuk jadi apa jadi kalau kayu diketuk? Okay, next ialah kebolehregangan. Kebolehregangan ialah dia boleh ditarik. Sama macam kes diketuk tadilah. Kalau diketuk, ditarik, logam dia dapat ditarik. Tapi kalau kayu kalau tarik apa jadi? Dia akan patah. Kekonduksian elektrik. Kekonduksian ini maksudnya mengalir. Kekonduksian elektrik, logam dia boleh mengalir elektrik dengan baik. Dia boleh mengkonduksikan elektrik dengan baik. Tetapi bukan logam, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dengan baik kecuali karbon. Kecuali karbon. Kekonduksian haba. Ingat, kekonduksian tadi ialah mengalir. Mengalir haba. Jadi logam boleh mengkonduksikan haba dengan baik. Itu sebabnya kalau awak memasak guna senduk besi, besi itu akan panas. Itu sebab nampak kenapa senduk banyak diperbuat daripada kayu. Sebab dia konduksi yang lemah, jadi kayu tak rasa panas. Ketumpatan. Ketumpatan untuk logam dia sangat tinggi, manakala bukan logam dia rendah. Takat lebur dan takat didih. Untuk logam dia sangat tinggi, untuk bukan logam dia sangat rendah. Okey, separuh logam. Kita dah tengok logam, kita tengok bukan logam, sekarang separuh logam. Terdapat unsur yang tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam, contohnya germanium dan silikon. Unsur-unsur ini dikelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Okey, logam aluminium. Dia boleh dibentuk, boleh ditempa, iaitu dibentuklah maksudnya, kuat dan ringan, pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Logam besi, kuat, mudah ditempa, dibentuk, bahan magnet, konduktor elektrik yang baik dan pepejal yang berwarna kelabu. Kuprum, kuat, tahan karat, mulur iaitu mudah dibengkok, konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Inilah bahan utama dalam kabel elektrik. Zinc, kuat, pepejal yang berwarna kelabu, konduktor elektrik yang baik. Okey, kita tengok kemudian bukan logam, iodin. Iodin ialah hablur yang berwarna hitam. Dia adalah beracun dan antiseptik, digunakan untuk membuat antiseptik iaitu mencegah luka daripada kena jangkitan bakteria. Bukan logam, klorin. Gas yang berwarna kuning kehijauan. Dia digunakan sebagai peluntur warna dan dia juga beracun. Next ialah sulfur, serbuk pepejal yang berwarna kuning. Ini juga adalah beracun. Next ialah karbon. Karbon ialah pepejal yang berwarna hitam. Dianya adalah licin, ringan dan unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Selain itu, mata pensel awak juga diperbuat dari karbon. Okey, menghargai ketertiban unsur yang wujud dalam alam ini. Terdapat pelbagai unsur semula jadi yang ditemukan di bumi kita dan memberikan faedah kepada manusia. Antara kegunaan unsur-unsur yang ada di bumi ini ialah untuk membuat barang perhiasan menggunakan emas, perak dan platinum. Digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian. Kita juga haruslah menghargai jasa ahli saintis yang telah menemukan dan menyusun unsur yang teratur dalam jadual berkala. Mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat unsur-unsur ini. Antoine Lavoisier merupakan ahli saintis yang pertama yang mengelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Okey, saya rasa itu saja. Dah melebihi 10 minit. So, kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya.